Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. So, tidak apa pokok, apa jenis pokok yang baik atau tidak. Kalau kita pokok yang baik, kita akan keluarkan hasil yang baik. Tuhan adalah katakan satu pokok yang baik, ya, dia punya sifat memang kebaikan, dan daripadanya keluar kebaikan. Sebagai murid-murid Tuhan, kita juga mesti mengikut dia menjadi orang yang baik, dan daripada hidup kita keluarkan yang baik, bukan terpaksa. Dia secara semula jadi, dia mesti keluar dia. Okay, lagi buku Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita bosan melakukan kebaikan, kerana pada waktu kita akan menuai jika tidak menyerah memutus asa. Ya. So, kalau kita tidak memutus asa, kita sentiasa membuat yang baik, kita satu hari lama-lama akan nampak hasil yang baik dalam hidup kita. Oleh itu, jika kita mempunyai kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama bagi mereka yang berasal dari rumah tangga iman. Ya. So, dalam hidup kita boleh mengikut cara Tuhan dan menjadi orang yang baik, sentiasa bila ada kesempatan berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebihnya utama kepada orang yang berasal dari rumah tangga iman, iaitu orang-orang Kristian, orang-orang ahli-ahli gereja yang sama-sama, ya. Buku Galatia. Okay. Ini ada satu cerita di buku Lukas pasal 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Ada seorang kaya yang pakaian linen ungu yang mahal. Masa itu, kalau kamu orang kaya, you boleh pakai baju warna ungu. Mengapa? Kerana pada masa itu susah dapat warna itu. Tiada orang tahuan, dan orang yang tahu dia punya ada satu rahsia. Warna ungu itu didapat dari satu sumber yang susah dapat. Ya. Orang kaya yang berpakaian linen ungu yang mahal dan hidup mewah setiap hari. Ada pula seorang peminta sedekah bernama Lazarus. Ya. Orang miskin peminta sedekah, dia punya nama ada, bagi tahu. Tapi orang kaya punya nama kita tidak tahu. Dalam cerita ini, dia selalu dibawa ke muka pintu rumah orang kaya itu. Mengapa? Kerana kalau kamu seorang yang peminta sedekah, kamu pun ingat, mesti saya pergi ke dekat rumah orang kaya, kan, baru dapat satu kesempatan, mana tahu dapat satu peluang dapat sedekah. Macam orang pandu taksi apa, takkan dia pergi ke tempat lorong yang gelap dan kecil, tak ada orang ni. Dia mesti tunggu di pusat beli belah ke airport ke mana-mana, kerana dia ingat ini adalah tempat dapat banyak customer. Sama juga. So Lazarus itu yang penuh dengan pekong dan peminta sedekah. Dia selalu dibawa ke muka pintu rumah orang kaya itu, tapi keinginan adalah mendapat sisa-sisa makanan yang dibuang, ya, dari meja orang kaya itu. Anjing perlu datang menjilat pekong-pekongnya. Peminta sedekah itu mati, malaikat-malaikat membawanya ke sisi Abraham di syurga. Orang kaya itu pun mati lalu dikebumikan. Ya, orang kaya dikebumikan, tapi Lazarus yang mati dibawa oleh malaikat bagaimana ke sisi Abraham. Wah, ya. Lagi, orang kaya itu menderita di alam maut. Apabila dia
pandang ke atas, dia nampak Abraham. Oh, Abraham. Jauh di sana, dan siapa duduk sana? Lazarus. Ini orang macam saya kenal dia punya muka. Siapa itu? Lazarus yang sentiasa duduk di luar pintu dia, rumahnya. Dia tahu muka Lazarus. Dia tahu siapa dia. Dia tahu ini peminta sedekah yang selalu duduk di luar rumahnya. Dia tahu. Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus datang mencelupkan jarinya dalam air untuk menyejukkan lidahku, kerana aku sengsara di dalam nyala api ini. Ini memang tabiat orang kaya. Di neraka pun dia mau minta orang hantar dan menolong dia, melanggar dia. Lagi. Tetapi Abraham berkata, anakku, ya. Ingatlah bahawa engkau telah menikmati yang baik dalam hidupmu, tetapi Lazarus mengalami kesengsaraan. Sekarang Lazarus senang di sini, engkau yang menderita. Ya, lagi. Masalah orang kaya itu bukanlah kekayaannya. Jangan salah faham. Jangan ingat, kalau saya kaya, saya ini bukan berkat, ini satu yang tidak baik. Bukan. Tuhan tak cakap itu. Ya. Masalah orang kaya itu bukan kekayaannya, tetapi kekurangan belas kasihan dan kebaikan. Sikapnya tidak peduli terhadap orang lain, terutama Lazarus pengemis yang amat memerlukan bantuan. Orang itu mampu mengulurkan tangan untuk membantunya, tetapi tidak sanggup. Dia tidak mau. Dia ingat, saya sendiri makan. Ini bagi anjing makan. Pengemis, biarlah dia. Itu dia sendiri cari rezeki ke apa. Dia tak ada memikirkan untuk mengulurkan bantuan. Hari ini sebelum kita menghabiskan soalan, apa cara kita sudah tahu Tuhan amat baik, dan sebagai muridnya kita harus juga bersiap sedia untuk berbuat baik, kerana berbuat baik adalah sesuatu yang kita harus dan perlu buat. Tetapi kamu boleh tanya, saya dapat buat baik ke? Saya bukan orang kaya, saya bukan jutawan, bagaimana? Saya bukan Ibit Liu. Tahu siapa Ibit Liu? Dapatkah kita berbuat baik? Kamu kata, masa saya berbuat baik, saya bukan orang kaya, saya bukan jutawan, macam mana saya boleh buat baik? Okey, mari kita lihat buku Lukas pasal 3 ayat 10 sampai 14. Ramai orang datang kepada pembaptis Yohanes, dan dia sentiasa mengajar mereka, Tuhan dan kerajaan Tuhan sudah mau kembali, sudah mau datang. Setiap orang harus bersiap sedia dan membuka jalan untuk Tuhan datang dalam hidup kamu. Kamu harus berubah, jangan buat jahat lagi dan lain-lain. So orang ramai itu bertanya kepada pembaptis Yohanes, jadi apa yang harus kami buat? Seperti kita hari ini, Tuhan, saya tahu saya harus berbuat baik, tetapi apa yang harus kita buat? Mari kita lihat. Pembaptis menjawab, sesiapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah memberi kepada orang yang tidak mempunyai baju. Ya. Boleh juga kita tidak ada banyak, tetapi apa yang kita ada, kita ada, kita boleh berkongsi dengan orang yang tak ada. Betul tak? Kita ada kereta, orang itu tak ada kereta,
mau, saya tolong hantar you ke pasport kan, barang. Ya. Kamu mau balik kampung? Kamu ada bag kan? Tak ada bag, saya pinjam you, saya punya bag. Ya. Ada banyak cara, ya. Ada banyak cara. Ya. Dulu masa saya berhenti kerja dan pergi ke sekolah Alkitab, saya punya kawan sebilik ada seorang dari Bangladesh. Bangladesh dia orang kaya lah. Biasanya bukan kan? Tapi selepas macam kata hari ini lah, selepas kebaktian saya balik ke sekolah Alkitab itu, ada ramai penuntut perlu balik lagi. Tapi orang Bangladesh itu yang bernama Nathaniel, Nathaniel dia nama, Nathaniel Munshi Abdullah. Dia tanya saya, kamu sudah makan tak? Belum. Mau pergi makan tak? Saya kata saya tak ada wang. Oh, tak ada wang. Apa? Saya ada RM2. Kita boleh pergi ke kedai mamak sana, boleh pesan satu roti canai, dia makan setengah, saya makan setengah. Itu satu cerita tentang hal ini. Nathaniel seperti ini, dia ada RM2, dia tak ada banyak wang. Saya tak ada wang, dia belum makan, saya belum makan. Tapi dia kata, mari kita pergi ke kedai mamak sana, pesan satu roti, dia makan setengah, saya makan setengah. Boleh tak? Boleh. Sampai hari ini saya ingatkan dia kerana itu, ya, kerana ada orang yang sanggup berkongsi apa yang dia ada. Ya. Saya buat kari ayam banyak-banyak. Saya pergi jiran dia sudah hilang kerja. Boleh saya bagi satu cawan, satu mangkuk bagi dia. Kayak itu, boleh tak? Kalau kita banyak-banyak makan pun, perut kita akan lagi besar. Tidak baik, tak ada apa-apa berkat, tak ada faedah. Lagi baik kita berkongsi apa yang kita ada. Amin? Pembaptis mengatakan, apa yang kamu ada, berkongsilah. Kalau dia ada 2 baju, dia tak ada baju, bagilah satu dia. Sesiapa yang mempunyai makanan, hendaklah berkongsi dengan orang yang memerlukan dia. Tadi kita datang meja, kita ada nampak di dekat Bukit Raja itu seorang pengemis perempuan. Dia berjalan di tepi jalan. Bila kereta berhenti, dia pergi minta sedekah. Dan saya ada nampak ada orang buka pickup bagi dia roti. Ya. Boleh juga dia ada beli roti kan? Dan nampak ini pengemis, dia berkongsi, dia bagi dia roti. Saya bagi roti yang sudah mau luput tarik. Ada orang sudah mau rusak dia, tak boleh pakai, dia mau buang, dia kata bagi kamu. Tidak baik, jangan. Lagi pemungut cukai datang untuk dibaptiskan, tanya kepada Yohanes, Guru, apa yang harus kami buat? Yohanes berkata kepada mereka, jangan suruh orang membayar lebih daripada yang ditetapkan. Jangan menipu, ya. Jangan siksa orang lain, ya. Kalau ada orang tanya kamu menolong ini itu, jangan kamu kata ini saya beli RM5, saya kata RM10. Ambil dari orang, mengambil kesempatan, ya. Ramai pemungut cukai, dia datang pungut cukai untuk kerajaan. 10 dia kata 20, 10 bagi kerajaan, 10 dia simpan. Tidak baik, ya. Lagi askar ini semua dari kerajaan yang ada penguasa, yang ada kuasa. Askar bertanya kepada Yohanes, bagaimanakah dengan kami? Apa yang harus kami buat? Yohanes berkata kepada mereka, jangan aniayai
orang jangan rampas harta benda atau ajukan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gajimu. Ni orang-orang Malaysia, polis, immigration, apa-apa harus belajar dari ini. Bagi kesimpulan, kebaikan adalah sifat Tuhan kita. Berbuat baik adalah sifat seorang yang percaya kepada Tuhan. Sebahagian cara hidup kita. So Tuhan baik, kita juga harus berbuat yang baik. Lagi, nombor 3, kita berbuat baik melalui peluang. Kalau ada peluang kepada orang di sisi kita dengan kemampuan kita. Ya, kamu tak boleh beri kepada orang yang kalau kamu sendiri tidak ada. Tetapi apa yang kita ada dengan kemampuan kita, berkongsi apa yang kita mempunyai kepada orang yang tidak mempunyai. Dengan tidak mengambil kesempatan, dengan tidak menipu, dengan cara meniaga yang adil, dengan sifat tidak tamak. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa syurga, kami amat berterima kasih kerana dalam negara ini ramai yang dapat kerja. Kita dapat makan setiap hari, pagi, tengah hari, petang, malam. Kita dapat satu rezeki untuk menjara keluarga kita. Tapi dalam dunia ini, dalam negara ini, di sekeliling komuniti kita, ada ramai yang menderita. Lebihnya dalam masa ini, ramai yang sudah hilangkan kerja, ramai yang tidak mempunyai simpanan wang, dan oleh kerana itu tidak dapat membayar sewa, tidak dapat membeli makanan. Tuhan, sebagai orang-orang murid kamu, kita tidak ada banyak, tetapi dengan berkat kamu dalam hidup kami, kita dapat satu peluang untuk menunjukkan belas kasih Tuhan kita kepada mereka. Kita dapat menyentuh hidup mereka dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukalah mata kita, Tuhan, supaya hati kita disentuhi dan kita dapat melihat peluang-peluang dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Tuhan, tunjukkanlah peluang-peluang ini dan juga cara-cara yang kita dapat menolong, menghulurkan bantuan. Dalam kalangan ahli-ahli gereja, kita pun tidak tahu adakah orang yang memerlukan, adakah orang yang sudah hilang kerja, adakah orang-orang yang menderita. Tuhan, tolonglah kita supaya kita dapat menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang kamu membawa kepada perhatian kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tak lama lagi, bulan depan sudah ada perayaan Hari Ibu. Hari Ibu. Dan kita sudah siap sedia hadiah-hadiah untuk ibu-ibu. So, dan juga bapa, tapi bapa itu bulan anak. Okey. So ingat dah, Hari Ibu yang akan datang. Tahu tak hari itu? Tahu tak tahu?
9 hari bulan